Assalamualaikum, hai dan selamat malam. Bertemu kembali di dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Saya, Adlin Aman Ramli, akan bersama dengan anda sepanjang 1 jam ini. Anda seperti anda tahu, setiap Sabtu jam 9 malam kita akan bersiaran secara langsung menerusi Facebook Finas Malaysia, dan anda juga boleh mengikuti Spotlight Tanpa Prejudis menerusi saluran TVS pada setiap Khamis jam 10.30 malam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar bahawa kebelakangan ini dan baru-baru ini dan sekarang kita masih lagi berdepan dengan bencana banjir di seluruh Malaysia, terutama di Selangor. Jadi bagi pihak Spotlight dan juga Finas, kami ingin memaklumkan, kami bersimpati dengan kejadian yang telah berlaku dan diingatkan kepada semua warga dan juga komuniti industri TV maupun filem, jika anda mempunyai sebarang masalah dan perlukan pertolongan, sila hubungi unit komunikasi corporate Finas dan anda boleh nyatakan apakah masalah anda. Of course, kita ada persatuan-persatuan yang turut membantu, tetapi jika anda mempunyai kekangan sebegitu, terus saja berhubung dengan unit komunikasi. Kita concern. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti biasa, Spotlight akan mengutarakan topik-topik dan juga perkara-perkara yang sewajarnya dibincangkan yang bersangkutan dengan industri perfilman di Malaysia. Jadi mari kita saksikan apakah topik dan juga kupasan yang akan kita bawa di dalam Spotlight minggu ini. Jangan prejudis, Industri perfilman negara yang telah bertapak sejak tahun 1933 telah mengalami satu anjakan dan evolusi yang mengagumkan merentas zaman. Persoalannya, adakah perkembangannya direkodkan dengan kemas tanpa meninggalkan fakta-fakta penting untuk menjadi rujukan generasi kini dan akan datang? Perjanggahan fakta sering kedengaran di seminar-seminar yang membincangkan mengenai evolusi atau perkembangan sejarah industri filem negara. Apakah harus keadaan ini dibiarkan berterusan dan menjadikan wadah khazanah bangsa ini terkubur begitu sahaja tanpa pembelaan yang sewajarnya? Sejam bersama kami di Spotlight Tanpa Prejudis membincangkan isu ini. Kembali ke studio bersama Adlin Aman Ramli. Baik tuan-tuan, itu dia topik kita kali ini. Sejarah legasi yang telah kita lalui lebih 88 tahun, kerana industri perfilman kita bermula pada era 33 tak silap saya. Jadi sepanjang 88 tahun ni, sejauh mana kita belajar dan mengkaji tentang sejarah dan juga khazanah ilmu yang ada sepanjang rentetan peristiwa sejarah kita ni. Jadi minggu ini kita akan kupas perkara ini supaya kita boleh cek, kita sama-sama menilai apakah kita belajar daripada segala yang telah berlaku untuk kita lebih maju di masa akan datang. Jadi seperti yang dijanjikan dan seperti biasa, saya akan ditemani oleh 2 orang tetamu di studio dan juga 1 orang tetamu secara maya yang akan membincangkan topik kita pada minggu ini. Mari kita saksikan siapakah tetamu-tetamu Spotlight minggu ini. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti yang dijanjikan, di studio, di sebelah kanan saya mewakili Spotlight ingin mengucapkan selamat datang kepada Abang, saya panggil Abang Abang Anwari Jamil. Untuk makluman penonton, Abang Anwari Jamil ni adalah anak kepada Allahyarham Datuk Jamil Sulong dan juga seniwati Datuk Rosnani Jamil. Abang kira macam saya jugalah. Kita punya senior mak bapak kita berada di era dan ketika itu. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Spotlight. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya, muda, handsome, sebelum ni kurus sikit, ni dah naik badan sikit. Saudara Hide. Hide ni adalah seorang anak muda yang mungkin kalau anda nak tahu, beliau ni adalah orang yang sangat
mempunyai minat yang sangat mendalam dalam sejarah dan juga perkembangan industri filem kita. Jadi veteran-veteran kita pun ramai yang telah pun dikaji dan Hidi pun telah menuliskan beberapa buku tentang selebriti kita. Ya, betul. Hidi, sekali lagi terima kasih kerana bersama-sama dengan Spotlight, dan anda berdua dah tahu tentang topik apa yang akan kita discusskan pada hari ini, dan saya akan tanyakan kepada yang senior dia. Sini. Abang Ahmadi. Boleh. Legasi dan sejarah kita, khazanah filem kita, sejauh mana abang rasa apresiasi dan kefahaman publik terhadap legasi dan sejarah yang kita ada selama ini? Terima kasih, Lin. Legasi sejarah filem Melayu amat ketara lah. Yang kita asyik tengok adalah filem P. Ramlee kat TV ya. Okey. Tapi sejarah dan khazanah filem Melayu itu lebih luas. Itu dan ramai tak sedar ataupun tak ambil peduli pun tak tahulah. Tapi warna sejarah kegemilangan filem Melayu tu dari tahun 50-an, 60-an kita tak nampak seluasnya. Filem-filem dari KT Keris, filem-filem Jalan Ampas yang dah hilang. Jadi itu legasi yang kita perlu tunjukkan kepada generasi baru, bahawa selain karya-karya Tan Sri P. Ramlee, ada filem-filem Hussein Hanif, filem John Sulong, filem Sudah Maji, Omar Rojek, yang kualitinya memang bagus. Betul. Memang bagus ya. Tapi itulah kita dah Masyarakat kita masih lagi belum celik tentang sejarah ni sebenarnya. belum. Mereka meminati filem-filem dan karya-karya lama tu, Ya. tapi cerita kepayahan, struggle di sebalik pembikinan filem itu masih lagi kurang difahami. Betul. Yalah, pasal sebelum Jalan Ampas tutup 65 kan, banyak cerita. Kita tak tahu kenapa filem industri mati. Ya, kenapa P. Ramlee pergi ke Merdeka Studio pada 63 kalau tak salah. Ya, mana ke mana artis-artis zaman dulu pergi KT Keris ke, atau pergi datang balik ke Malaysia kan. Itu semua menarik cerita tu. Ya, macam mana competition antara KT Keris, karyawan dari KT Keris dengan Jalan Ampas. Kenapa pada ujungnya KT Keris lebih diminati oleh orang ramai dulu. Ya, sebab filem-filem dia semua shooting luar, on location. Tapi Jalan Ampas masih di studio. Dalam studio. So benda-benda kecil ni patut difaham. Boleh Ya, patut faham. boleh Siapa didedahkan kan. Ini siapa? sebagai kira orang muda lah kita. Kita orang muda. Engkau boleh minat kepada perkara ni, topik ni, dan juga dalam engkau punya observation sendiri. Dari segi generasi kita, dia orang aware ke tak? Dia orang celik ke tak tentang sebenarnya jatuh bangun sejarah filem kita ni? Okey, terima kasih kepada Abang Adli Ahmad Ramlee. Ya. Okey, bagi saya apabila membaca sejarah tentang seni ni, saya sedar bahawa masyarakat kita sangat tidak menghargai sejarah seni dan budaya itu. Kan? Kalau kita lihat di sekolah-sekolah pun subjek sejarah pun tidak menekankan tentang sejarah seni dan budaya. Betul, agree. Hanya kepada sejarah kemerdekaan dan politik misalnya. Kan? Patriotism, Itu yang bagi pendapat saya, sejarah seni dan budaya ini agak sedikit terpinggir. Disebabkan oleh itu generasi kini tidak begitu mengambil peduli. Kan? Macam saya mempunyai satu sejarah saya yang saya memang sememangnya meminati tentang sejarah industri seni di mana ianya bermula. Dalam mendepani zaman-zaman yang akan datang, sesuatu bangsa itu perlu tahu di manakah sejarah seni bangsanya bermula. Betul. Bagi saya itu adalah satu perkara yang penting untuk diketengahkan kepada generasi-generasi yang akan datang, kan? Misalnya macam Abang Anwardi sebut tadi, masyarakat kita di Malaysia hanya tertumpu kepada Tan Sri P. Ramlee saja. Sedangkan kita kena tahu yang P. Ramlee itu berada di tempatnya bukan adalah kerana usahanya seorang diri. Betul. Kan? Betul. Sebab abang pun maklum tentang perkara ini. Untuk buat filem, ia memerlukan kerja sama dalam satu pasukan. Itu yang membuatkan kadang-kadang masyarakat tidak nampak kepada tokoh-tokoh yang lain, misal Hussein Hanif, kan, M. Amin, kan, Jamil Sulong sendiri, Omar Rojek, yang banyak melahirkan karya-karya hebat. Betul. Yang sedikit
tidak dipandang. Maksudnya mengapa begitu? Saya mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan satu penelitian yang sedikit kajian yang agak mendalam untuk saya ketengahkan benda-benda ini dalam era sekarang. Kan kita gunakan media yang ada seperti media sosial. Macam dulu saya bernostalgia 20 tahun, 25 tahun yang lalu saya bernostalgia seorang diri. Nostalgia. Seorang diri kan? Disebabkan tidak ada media-media sebegini. Kan saya hanya boleh membaca dan bercerita dengan kawan-kawan. Itu pun kawan-kawan cakap apa kau ni? Kan zaman Tapi tu kan. saya rasa kalau berbalik kepada mana kita tahu sekarang generasi senior kita sekarang dan juga generasi muda, dia orang boleh appreciate filem-filem lama kita dulu. Betul. Cuma dan saya rasa dari segi memahami legasi dan juga khazanah ilmu di sebalik filem itu yang agak berkurangan. Betul. Dan jadi saya nak tanya, adakah dari segi kita punya penulisan ataupun pengkajian buku-buku teks kita ni cukup banyak ataupun cukup terdedah tak untuk semua public ni akses kepada information ni? Bang. Sebenarnya kalau nak buat kajian, kita mesti ada bahan untuk kaji. Okey. Ya. Tapi masalah ya, filem-filem lama banyak dah hilang. Betul. Ya, filem Cathy Chris memang banyak hilang lah. Jalan Ampas pun banyak. Nusantara filem punya tu. Nusantara filem no. banyak. Jadi apa yang diorang belajar adalah benda yang diorang nampak. Yang paling senang ni Piramli lah. Yang dah hadir. Ya, yang adalah juga filem Jalan Ampas lain. Jadi macam mana kita nak buat kalau di Indonesia diorang nak study tentang Usmar Ismail, filem semua ada. Tentang Arifin Sino, semua ada. Ya. Tapi kalau nak kajian tentang Omar Rojik, filem apa ada? Ya, bukan kata 60-an lah. Kalau kita nak buat kajian tentang Rahim Razali, nak tengok filem Pemburu tak ada. Nak filem Sufi Sofia tak ada. Kan? Maksudnya ini persoalan arkib kita ni tak cukup bagi. Betul. Ya. Akib, bahan akib kita perlu diperkasakan lah. Agensi-agensi yang berwajib yang mengenangani akib-akib filem ni perlu membuat sedikit bukan sedikit banyak banyak betul-betul ya, progresif kan. Itu yang membuatkan macam abang Anodi cakap tadi, kebanyakan filem-filem yang ditayangkan di stesen-stesen TV sekarang kebanyakan adalah filem-filem Piramli. Filem-filem Piramli yang filem-filem tu filem-filem yang biasa diulang tayang kan. Betul. Jadi bagi saya mengapa perkara begitu perlu berlaku? Sedangkan kita tahu industri di Studio Jalan Ampas, Cathy Chris, Nusantara, di studio mereka ada lebih kurang dalam 600 filem. 600 buah filem yang pernah diterbitkan kan, dan termasuk filem-filem yang hilang kan. Persoalan saya, macam mana filem tu boleh hilang? Kan tidak ada di dalam simpanan. Sedangkan kalau tak silap saya, kita ambil satu filem Sitora Harimau Jadian. Arahan Piramli yang pertama di studio mereka. Filem tu pernah ditayangkan di Kaca TV, satu stesen TV pada penghujung tahun 70-an. Oh, ada pernah ditayangkan. Menurut orang-orang lama pernah ditayangkan, tetapi sampai sekarang tak ada. Tidak ada. Harimau Jadian tu dia dah gaib bersama. Itu bagi pendapat saya lah. Okey, bang. Abang ada akses direct sebab alhamdulillah Allah yarham orang tua kita. Kita memang player lah. Saya AR Tompel dan Rumina Siddiq, abang Datuk Jamil Sulong dan juga Adam Saleh ni. Adam Saleh. Setakat abang dari segi peribadi, apa inisiatif ataupun usaha yang abang buat secara peribadi untuk abang menolak perkara yang kita katakan ni? Saya memanglah saya cuba simpan semua khazanah arwah ayah lah, buku, VHS ke benda-benda lah, tapi untuk kajian saya sendiri dan juga untuk keluarga ya. Tapi apabila saya nak keluar dari sana dan juga masalah kualiti yang saya simpan VHS, tahulah dah berpuluh tahun kualiti itu tak ada. Jadi kalau saya nak pergi ke arkib Malaysia, dia orang tak ada. Jadi ke mana saya sebagai nak cari salinan filem filem Gerhana for example ya. Saya perlu nak cari benda tu. Saya mustahak. Dan masalah arkib ni bukan simpan salinan juga. Dalam konsep pengkabiban macam di Filipina dengan Indonesia, is restoration. Sebab filem tu adalah khazanah yang mustahak. Khazanah seni yang mustahak. Restoration. Ya, jadi gambar tu mesti cantik. Kualiti tu mesti cantik ya. Tapi kita tak ada dana untuk restoration macam Aziz Osman, nasib baik dia ada duit sikit, dia restore je punya Laftan dan Adnan. Betul. Tapi yang lain tu macam mana? Saya rasa antara sebabnya juga pasal mungkin dari segi hak milik karya-karya tu juga dipunyai oleh produser-produser yang lama kan. Jadi sebenarnya di atas inisiatif diorang tu juga tapi, sebenarnya kan. Baik tuan-tuan, kita akan terus berbincang lagi, tapi kita akan berhenti seketika, kita saksikan VT ni dan berjumpa kembali selepas ini.
institusi-institusi pengajian tinggi yang menawarkan segala pengajian di dalam bidang perfilman. Secara dasarnya, proses archiving kita di dalam Malaysia ni sangat-sangat lemah. Sehingga kan ada beberapa filem yang kita tidak dapat untuk buat reference tu tak ada. Apa yang terjadi ialah terpaksa ambil reference daripada negara luar, sedangkan negara kita pun banyak menghasilkan karyawan-karyawan yang boleh dicontohi. Itu adalah masalah utama dalam senario perkembangan industri filem tanah air buat masa ni. Saya daripada dulu bila saya start bekerja, kita dah semestinya hantar filem kita kepada Arkib Negara. Arkib Negara ada semua kopi, semua filem yang diterbitkan oleh Astro Shaw, Tayangan Unggul dengan Infinitus. So pada saya bahan tu ada. Sekarang ni pasal kajian tu saya kurang pasti. Adakah Arkib Negara membuat kajian? Adakah universiti yang buat kajian? Saya tak tahu. Because information tu tak sampai dekat kita. Rakyat Malaysia, kita tak tahu ada ke tak bahan kajian pasal movie kita, series kita. So mungkin benda tu kalau dapat dibuat ataupun telah dibuat, perlu digembar-gemborkan kepada rakyat-rakyat Malaysia. Saya rasa penting, sangat betul. Baik, kita kembali bersama dengan tetamu saya di studio Spotlight kali ini, sejarah legasi dan juga khazanah ilmu. Saya mendapat maklumat daripada pegawai bahawa ada mengatakan bahawa Finas sebelum ini pun memang dia ada menawarkan satu servis ataupun khidmat dalam bentuk servis kepada mana-mana producers ataupun pemilik filem itu kalau dia orang ingin menyimpan selain daripada mungkin apa yang Gayatri cakap tadi tu Arkib Negara. Jadi Finas sendiri pun ada inisiatif tu untuk kita simpan dan kita try to protect. Tapi saya kurang pasti dana restoration itu ada ke tidak. Tapi soalan itu adalah perkara itu saya rasa penting. Dalam banyak-banyak dana yang Finas berikan, saya rasa mungkin benda ini boleh diletakkan sebagai satu kepentingan juga. Lagi-lagi bila kita bercakap tentang, kita pun dah masuk tahun 2020. Jadi mungkin era sebelum milenial ni, 90-an, 80-an punya filem tu, itu filem-filem yang saya rasa perlukan restoration kan. Okey, Hidin, kita nak sambung balik ini. Engkau sebagai anak muda, boleh aku tahu sebenarnya professionally engkau ni apa yang kau buat? Ni hobi engkau ke ataupun kau buat benda ni? Okey, saya ada menjalankan perniagaan sendirilah. Kan. Cuma yang apa yang saya buat tentang yang abang tahu ni, memang saya datang daripada minat saya. Daripada saya umur 10 tahun, saya telah didedahkan dengan filem-filem Melayu ni. Kan. Tapi bila apabila saya membesar saya ada akses sikit-sikit untuk bertemu dengan seniman dan seniwati yang pada ketika itu masih ada. Saya mengambil peluang di situ untuk menemu bual. Hanya untuk kajian peribadi saja. Masa itu tak terfikir pun nak buat buku ke, nak buat apa-apa semua tak ada. Cuma bila di zaman kini yang kita lihat macam-macam konten kita boleh buat dengan arus teknologi, kan, saya mengambil kesempatan daripada situ untuk mengetengahkan apa yang saya buat, kan. Daripada situ saya dalam proses pembelajaran juga, kan. Apabila kita berjumpa dengan Abang Anwardi, kita pun berbincang, kan, macam mana kami mempunyai minat yang sama lah. Boleh. Jangan, Hidin ni anak seni juga. Arwah ayah Man Gagak, lakon. Oh ya, Man Gagak. nama ayah. Razali Safa. Oh, okey. Alright, okey. Tuan-tuan dan puan, seperti yang saya katakan tadi, kita ada seorang lagi tetamu secara maya, virtual. Saya ingin menjemput Encik Adam Saleh. Adam Saleh ni actually dia adalah seorang wartawan otai ni, dan dia ni ada penulis yang banyak dulu berkongsi tentang jatuh bangun industri ni. Tu. Oh. Dari dia tu dengan baju batik. Assalamualaikum Adlin dan Muaddi dan juga Hidis. Salam. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya ya. Saya ni berada di luar kawasan sebenarnya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Adam kerana meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Adam. Sama-sama. Itulah saya pasal mengulas mengenai bahan dalam filem. Hakikatnya memang jelas. Kita kadang-kadang dapat gambaran yang salah. Umpamanya jika satu fakta yang ditulis oleh satu pihak dan pihak lain akan salin dan dia akan boleh kisipan yang sama yang salah. Okey, saya bagi contoh begini. Biasa saya lihat cacatan dia menulis anak Melayu pertama yang jadi pengarah filem ada Haji Mahdi. Itu semua orang tahu lah perkhidmatan di filem bahan. Tetapi kalau ikut rekod sebenarnya pengarah Melayu pertama adalah A.R. Tompel. Ya, betul. Perkahwinan rahsia. Ya, betul. Dia Hang. ya. Saya bersetuju tu. Memang A.R. Tompel the first Malaysian director. Cuma konflik lah pada ketika itu, konflik sebab studio. Ya, filem Haji Mahdi pun Tompel yang siapkan. Ya, dengan tajuk Fatimah tau.
itulah saya katakan. Okey, Adam. Yes. Jika kita boleh menulis sesuatu untuk berkongsi sejarah yang sebenar, kenapa arwah Tom Pen dia dah mengarah 6 filem, tetapi sejarah tak mencatatkan dia sebagai pengarah filem Melayu utama. Orang mencatatkan Haji Ahmadi. Kerana ketika itu beliau beliau terikat MFP, jadi oleh kerana dia bekerja dengan Nusantara, kira orang kata curi-curi bekerja lah kan. Ya, Mungkin betul. kerana beliau takut diambil tindakan, maka dia letaklah namanya Armaya. Jadi akan datang, saya khawatir pengkaji filem akan keliru. Dia tak dapat membezakan antara Tom Pen tu siapa, Armaya tu siapa. Padahal tu orang yang sama. Itu antara sejarah-sejarah yang kita perlu perbetulkan untuk kita memahami. Dan lagi satu, terlalu banyak story yang saya tengok wartawan kadang-kadang dia menulis macam nak cepat kan. Jadi dia kurang mengkaji. Bila kurang mengkaji itu dia menulis bahan-bahan yang sedia ada, dia copy paste, dia buat. Okey, macam berbeza dengan saya pula. Saya beruntung kerana saya berpeluang berjumpa sama pelakon-pelakon veteran ini ketika saya menjadi wartawan lah. Umpamanya ketika 80-an saya dapat berdamping dengan pelakon-pelakon dari Studio Merdeka. Dan banyak cacatan saya tengok, mereka jarang untuk tulis mengenai artis yang bernaung di bawah Studio Merdeka. Selalu kalau kita bercakap filem Melayu, kita akan berkiblatkan pada Jalan Ampan dan Kita Kris. Sedangkan survivor filem Melayu tu sebenarnya daripada filem Melayu beralih ke filem Malaysia, disebut Cinema Malaysia lah kan, adalah bermula dia Studio Merdeka ni. Dan survival diorang lebih panjang sampai sekarang, masih lagi berlakon. Kalau kita tengok siapa yang pernah berkhidmat di Studio Merdeka, umpamanya kalau kita sebut Siniwati Rusmina Siddiq, masih berlakon lagi kan. Sedangkan di Jalan Ampas banyak orang ni dah retire, dari Kita Kris pun dah retire. Jadi saya tengok kadang-kadang benda-benda ni perlu diperjelaskan untuk memudahkan pengkaji akan datang menulis berita sejarah perfilman yang betul. Waktu sama, evolusi filem kita ni kan macam-macam. Kita tak ada cacatan. Macam Anwadi cakap tadi kan, okey, apabila kenapa studio Jalan Ampas tu tutup, mungkin ada unsur politik kan, kerana Singapura dah keluar dari Malaysia, dia tidak ada industri Melayu di Singapura, mungkin begitu. Dan siapakah karyawan yang berani bekerja di studio mereka? Siapa nak kerja studio mereka era 60-an dengan hutan rimba? Maknanya siapa yang bekerja studio mereka peringkat awal tu, termasuk oleh Air Fishner, Air Tompel dan juga Saleh Ghani dia peringkat awal tu, mereka ni adalah bagi saya pelopor yang berani lah. Nak bekerja dengan hutan rimba, dengan ada harimau, siapa nak kerja kan? Dia macam peneroka Felda lah masa tu. The first. Yes, betul. Betul, sebab apa? Piramli datang ketika studio tu dah ada Establish. dah ada nama lah. Tapi harus diingat studio mereka, dia peringkat awal, mereka rancang untuk terbit 3 filem. Tapi oleh kerana kekangan tenaga mahir, mereka hanya mampu terbit 1 filem saja, itu Tun Tejah kan. Tetapi harus diingat, kenapa dia boleh progres cepat untuk menerbitkan filem studio mereka? Kerana dia mendapat pengiktirafan tayangan Perintah Diraja. Itu mahal tu, kena ingat tu, filem Tun Tejah tu dia dapat arahan tu, tayangan Perintah Diraja. Benda-benda ni semua fakta saya dapat daripada NXT lah. Dia keluar berita dulu dalam 1960. Kemudian harus diingat, kalau kita cerita bersejarah, artis kita mendapat anugerah Datuk, kita kata Datuk Syed kan, hakikatnya dapat anugerah Datuk pertama adalah Air Fishner. Itu itulah sejarah-sejarah ini harus diperbetulkan lah untuk yang akan datang dapat input yang lebih solid. Adam, aku nak bertanya kat engkau, sejauh mana kau bersetuju dengan apa yang aku cadangkan ni? Aku rasa sudah sampai masanya pada ketika ini, orang-orang otak macam kau, wartawan yang terdahulu, saya percaya ada banyak-banyak artikel yang sudah pun ditulis di platform kewartawanan. Dan juga perlu juga digabungkan dengan semua pengkajian ataupun tesis-tesis, kajian-kajian yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang di universiti yang telah pun mengkaji, dan benda itu perlu dihimpunkan dan kita perlu arkifkan dia sebaik-baik untuk dia menjadi satu arkif rujukan yang konsisten. Setuju atau tak setuju? Okey, itu logik juga. Sebab apa? Biasanya pengkaji filem ni, okey, umpamanya macam saya kagum juga macam Hidir, dia ada inisiatif untuk buat buku Nuri Ahmad, tetapi kebanyakan pengkaji filem dia, mereka ambil input daripada majalah tau. Dia etik wartawan ni, Anwadi lebih tahulah, dia wartawan lebih otai daripada saya kan. Etik wartawan antara majalah dan cakupan harian berbeza. Betul. Majalah ni dia menulis kadang-kadang, saya pernah bekerja juga bawa pengarang hebat, umpamanya saya pernah bekerja bawa Meja kan. Dia pula bawa bekerja bawa Piramli. Penulisan majalah ni lain tau. Dan penulisan dalam akhbar dia pergi pada fakta. Kalau saya gali balik apa yang pernah disiarkan oleh akhbar-akhbar di Malaysia ni, baik Putusan Malaysia, Setem ataupun Berita Harian kan, banyak fakta-fakta filem yang tepat boleh dirujuk situ. Hingga kan
ada rakan wartawan kita daripada Singapura punya Mediacorp, mereka datang ke NST di Jalan Riung tu untuk mengkaji perfilman negara kita. Dan kan faham tak? Mereka tidak refer pada majalah. Jadi benda-benda fakta-fakta yang perlu ni bagi saya seandainya dapat dibukukan menariklah, tapi siapa nak usahakan untuk bukukan ni? Sekarang ni kita kalau cerita pasal buku, kita balik-balik refer pada pihak penerbitan Finas. Itu dia. Saya rasa Hakim negara pun harus membantu. Saya rasa sekarang ni, sebab itulah kita bawa topik ini ke dalam spotlight. Jadi mana Finas sendiri menjadi tuan rumah. Dia direct saja mesej kau ni. Direct saja. Direct saja Sebenarnya, mesej ni. sebenarnya saya ada buat satu buku dengan Finas ni tau, Sejarah Sudut Merdeka, tapi tak tahulah. Harap-harap dulu CEO dulu berjanji untuk terbit tahun ni, tapi tak nampak lagi. Apa tajuk buku tu masih cantik kan tak saya cakap dengan CEO. Jadi kita harap CEO baru ni dia orang akademik kan, Ya. Profesor Dr. Nasir kan. Sudut Jadi dia Merdeka. kena ambil perhatian. Buku tu penting sebab di buku tu, saya bagi contoh dalam cerita 6 Jahanam, you tahu ke kuda tu siapa punya kuda tu? Yang Piramli pakai tu. Dahsyat ni. Pak kuda pun kau selidik ni. Ya, betul. Kuda tu orang tak tahu Piramli mana ada kuda, tetapi dia boleh pakai kuda tu kan. Tapi ada orang istana yang bagi kuda tu kat dia. Jadi benda-benda tu, fakta-fakta tu, bagi orang yang tahu input tu kan, dia boleh berkongsi, tapi orang tidak tahu input tu, dia akan menerawang lah. Dan saya pula kebetulan dapatlah berpeluang masuk dalam Sudut Merdeka tu pada era 70-an. Sebab saya ada berlakon jadi ekstra lah filem Jiwa Remaja tu. Okey, Adam, sekejap Adam. Saya nak bagi ruang kepada Hidi, penulis muda ni. Hidi, direct je ni. Sekarang ni aku akan make sure kita punya CEO Profesor Dr. Nasir InsyaAllah. mendengar apa yang kita katakan ni. Apa harapan kau terhadap Finas dalam usaha kita nak memperkasakan kita punya arkib, sama ada dalam bentuk kita nak mengarkibkan dia bahan sedia ada, ataupun kita nak cakap tentang Katalog pun kita ada. nak terbitkan bahan-bahan kajian ni secara konsisten. Okey, macam apa yang saya nampak macam bagi pihak Finas sendiri, pihak Finas perlu cakna benda ni bang. Bukan sekadar misal kata bekerja makan gaji saja. Cuma dia satu falsafah dia ilmu. Kan dalam kita membuat penyelidikan begini, apa yang saya lihat ada beberapa ruang yang kurang kemas untuk macam pihak Finas untuk maksudnya tekankan daripada segi penerbitan buku tokoh. Kan tak kisahlah kalau kita ikut dengan teknologi sekarang, e-book pun boleh. Betul? Tak ada masalah kan. Betul. Cuma itu yang saya nampak penerbitan buku-buku tokoh. Kan macam yang saudara Adam tadi cakap, saya tahu buku tu dan saya pun ada bekerjasama juga dalam membantu menghasilkan buku tersebut. Memang tak terbit lagi? Belum lagi terbit. Saya tak tahu apa isu. Cuma Saya rasa macam nak betulkan tali pinggang. cuma macam itulah bagi pendapat saya bang. Contoh macam saya buku ni. Ni buku kedua saya. Okey. Nordin Ahmad Pemata Seni Terbilang ni. Saya terbit sendiri. Saya tak pernah propose apa-apa. Saya terbit sendiri buku ni. Saya mengambil masa 22 tahun untuk menyiapkan segala sejarah lengkap oleh Nordin Ahmad ni. Kalau 22 tahun tu dia kurang-kurang 6 ke 7 CEO bertukar tu. Kalau ikut ni lah kan. Prof kena try tu siapkan dalam penggal ni juga. Sebab itu bila saya buat buku ni, ada yang bertanya kenapa Nordin Ahmad. Sedangkan ada lagi tokoh-tokoh lain. Sebab bagi saya Nordin Ahmad ni macam saya bersetuju dengan Abang Nordi sebab adalah seorang pelakon besar dalam sejarah perfilman Melayu ni. Tetapi sejarah tentang peribadi, perjalanan dia sebagai anak seni tu kurang diperkatakan. Betul. Sebab itu saya mengambil inisiatif untuk membuat Nordin Ahmad. Sebab kita melihat pada subjek Piramli contohnya. Piramli punya buku banyak. Banyak pasal Banyak sangat buku Piramli. Memang rata-rata radar tu pergi ke arah Piramli. Banyak buku Piramli, angle sini, angle sana. Tapi kesudahannya cerita yang sama juga. Diulang-ulang Ya. kan. Dan saya mengambil inisiatif untuk membuat selain daripada Piramli dan saya memilih Nordin Ahmad untuk dibukukan dan itulah selama 22 tahun saya dapat, alhamdulillah lah, saya berjaya menyelesaikan buku ni. Tahniah. Okey, saya nak kembali kepada Adam. Tuan-tuan dan puan, Adam Saleh ni, ini Adam ni sebenarnya adalah anak kepada Allahyarham Saleh Ghani. Saleh Ghani ni pun ni nama besar dalam sebagai tokoh perfilman kita dulu ni. Hero Jadi kita filem bersama Melayu dengan anak selepas ni perang. sekarang. Hero filem Melayu pertama selepas perang. Adam, kebetulan aku pun tak banyak tahu sangat. Kita tahu dia pada level dia di layar lah kan. Apa yang sebagai anak, apa yang kau boleh bukan promote tapi kongsikan actually Saleh Ghani ni punya contribution dan peranan dia di dalam era filem kita dulu.
Okey, Sarigan ini sejarah dia sebagai hero filem Melayu yang pertama lah selepas perang ya. Kalau sebelum perang tu adalah M. Suki dalam filem Laila Majnun. Cuma saya melihat Allah bapa saya ni dia lebih kepada belakang tabir lah sebagai pemikir. Dia pengarah filem kan. Dia tak menonjol sebagai pelakon. Tetapi dari segi pentadbiran saya nampak dia lebih berjaya lah. Umpamanya ketika pelakon filem Melayu di Jalan Ampas ditindas kan. Dan mereka berjuang dalam atas persatuan nama Bersama kan. Lalu melantik P. Ramlee jadi presiden, Saleh Ghani menjadi setiausaha. Okey, kalau nak mengkaji dia, boleh baca buku Sastrawan Negara Hamzah Hussein. Buku tu nama dia Suatu Perjalanan. Di dalam tu Hamzah Hussein ada bercerita bagaimana Bersama dikuasai oleh majoriti orang daripada Shaw Brothers. Kecuali Saleh Ghani seorang saja dari KT Chris. Jadi konflik ego antara pelakon dulu ada juga ni kan. KT Chris dengan Shaw Brothers. Lalu apabila beliau berpindah ke Kuala Lumpur, bekerja dengan Studio Merdeka, dan apabila mereka telah dibuang kerja daripada Studio Merdeka pada 1965, jadi mereka tubuh pula satu persatuan nama dia Persatuan Produser Malaysia Bersatu. Okey. Kemudian dia punya presiden dia lantik Alok lah. Tapi Saleh Ghani tetap menjadi setiausaha. Termasuklah dalam tu AJK dia ada AR Tompel, ada S. Sumaino. Mereka berjumpa dengan ramai menteri-menteri kita masa itu, termasuk Tun Rahman, Tun Razak. Mereka mahukan kuota melalui filem luar. Waktu sama mereka mahukan satu akta agar pemamer itu syarikat filem khususnya KT Chris dan Shaw Brothers, mereka tidak boleh terbit filem. Dia kena faham tu. Sebab dulu mereka terbit filem dan mereka ada pewagam. Jadi kalau macam produser Melayu ni muncul untuk terbitkan filem, mati di situlah. Jadi tapi ketika itu kerajaan tidak membantu. Semua menteri kabinet ketika itu tidak membuat keputusan hingga kan mereka terpaksa jumpa ahli parlimen Protestan. Itu sejarah dia. Dan apabila Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, tiba-tiba wujudnya FINAS kan. FINAS dibangunkan di tapak sekarang ni di Hulu Kelang sebagai mengambil roh filem-filem Melayu untuk diteruskan survival sehinggalah kita nikmati sehingga kini. Dan studio pun tutup. Mana Studio Merdeka tutup pada 1980 dengan filem terakhir Adik Manja. Barulah kita bernafas secara sendiri, tak bergantung lagi pada studio-studio sistem kapitalis dulu ni. Okey, nampak tak ni? Abang Anwar dan juga Ide. Kalau bercakap dengan orang macam Adam ni, terlalu banyak information dan cerita-cerita belakang yang sepatutnya boleh dibukukan ataupun dijadikan dokumentari. Kalau buku tu agak jauh dengan generasi kita sekarang. Dia kadang-kadang bang, cerita di belakang tabir ni lebih menarik daripada apa yang dipaparkan di layar perak sebenarnya. Betul. Saya ambil contoh satu seniman Bujang Lapuk. P. Ramlee buat filem tu tahun 1961. Seniman Bujang Lapuk ni, dia dalam filem tu dia memperlihatkan bagaimana studio Jalan Ampas tu, bagaimana kerja filem dia lakukan pada ketika itu. Sekiranya filem tu tak ada, sampai sekarang kita tak tahu macam mana Jalan Ampas. Betul. Macam mana Bayi Jaga tu. Kita pun tak tahu. Itu semua real mungkin itu adalah satu benda yang perkara yang kita perlu ambil berat sebenarnya. Okey, sebelum Adam kita lepaskan dia melakukan apa-apa saja kajian yang dia perlu buat. Okey, saya nak tanya satu secara berkumpulan ni. Kita boleh tahu inisiatif Adam dan juga Hidayah punya inisiatif. Bang Anwari, saya nak tanya, bersetuju ke tak setuju? Kalau saya katakan sekarang ni kita tak boleh nak bergerak individu secara sorang-sorang. It's about time sekarang. Dalam era kita, sinema kita pun sedang berubah warna. Pawagam dah tutup, kita macam nak restructure balik semua keadaan bang. Perlu satu community yang secara konsisten. Abang, saya pun, pasal kita terbabit bang, saya tak langsung dalam generasi kedua selepas orang tua kita ni. Kita kena wujudkan satu persatuan atau apa-apa saja, satu persefahaman di antara bukan satu individu tapi sekumpulan supaya kita boleh mengangkat keperluan pentingnya untuk kita mendokumentasikan dengan cara lebih teratur ni bang. Setuju tak setuju? Setuju sangat. Tapi saya rasa nak percepatkan dengan kerjasama universiti-universiti. Ini bagus. Kalau sebab universiti ada dana untuk kajian. Kalau FINAS tak ada dana lah. Ya. Jadi dengan universiti ni ada kerusi karyawan ke apa ke, kita gabungkan semua. Saya rasa sangat-sangat perlu tu. Hidayah, betul. Aku rasa willing to participate. Sebab di kebanyakan universiti sendiri pun dah ada beberapa tesis
tentang pengkajian atau penyelidikan yang kita lakukan ini. Cuma tak pernah dibukukan ataupun dikeluarkan. Tak keluar. Tak keluar. Dia duduk dalam tu. Duduk dalam tu je. Gaji duduk dalam tu tu. je. Bagi mark lulus. Ambil. Contoh Okey. macam di Tapi tak keluar. UiTM Shah Alam di FITA kan. Banyak sebenarnya pelajar-pelajar, saya pernah kena interview lah dengan dua pelajar-pelajar ni tentang pengkajian P. Ramlee, Nordin Ahmad, tentang sinema Melayu era 50-an dan 60-an tu. So saya kata kesudahannya ke mana pergi kajian tu semua? Jadi kita akan cuba jawab di manakah perginya semua kajian-kajian tu. Tak keluar pun. Kaji bukan kaji, tapi keluar pun tak ada keluar. Okey, jangan ke mana-mana. Kita saksikan Liti ni dan kembali lagi selepas ini bersama dengan tetamu-tamu legasi kita. Sejarah perfilman sangatlah penting. Macam kami dulu masa berada di film school, kita belajar sejarah-sejarah perfilman luar negara. Okey, tetapi sejarah-sejarah perfilman kita amat sedikit. Exposure kita terhadap beberapa pengarah seperti Husin Hanif, Uwe Haji Syari, mereka-mereka yang telah melalui proses perkembangan dan pemangkin terhadap industri filem, kita tak ada. Jadi mungkin kepentingan-kepentingan ini boleh didapati jika kita appreciate apa yang telah dilakukan ke atas penulisan-penulisan ilmiah ke atas sejarah-sejarah perfilman tanah air. Filem adalah satu snapshot in history. Pada masa sekarang ini, mungkin kita tak terfikir kita tengah record history. Pandang balik kepada P. Ramlee, for example. Dia buat social criticism yang sekarang ini kita akan belajar daripada dia punya filem. Walaupun pada masa tu mungkin dia buat commercial film untuk menghiburkan orang. Tapi dalam naskah-naskah dia ada juga social critic. Sama dengan Muhammad Khalid. So Muhammad Khalid pun dalam komedi-komedi dia ada social critic. So kepada generasi yang akan datang, kalau dia pandang belakang and they watch the films apa, dia snapshot even daripada pakaian apa yang kita pakai, makanan apa yang kita makan, social political punya environment dalam how kita hidup pada masa ni. So saya rasa naskah-naskah yang kita terbitkan pada masa ni, dia akan menjadikan satu bahan rujukan kepada generasi yang akan datang yang sangat penting. Kita kembali lagi bersama dengan Spotlight Tanpa Prejudis bersama dengan Abang Anwari dan juga Hide dan juga Adam Saleh masih lagi ke udara. Adam, pada pandangan awak lah, itulah soalan kita tadi tu. Tesis banyak tesis, pengkajian pun ada pengkajian. Kita tak tahu apa yang dikajinya, tetapi tak keluar pun, Dam. Tak keluar pun. Nobody can read, nobody can learn about it. Jadi soalan aku nak tanya juga pada kau. Dalam dunia kewartawanan, dalam banyak-banyak artikel yang pernah dituliskan oleh kau ataupun generasi-generasi wartawan yang menyentuh tentang subjek, zaman-zaman perfilman kita ni, klasik kita ni, ada tak kemungkinan kalau kita boleh compile-kan benda yang pernah ditulis itu ke dalam satu penerbitan yang baru? Oh, boleh. Sebab oleh kerana saya sempat mendampingi wartawan-wartawan yang serius tulis mengenai filem ni, era 80-an tu mereka memang serius tulis pasal filem, umpamanya nama-nama seperti Kusman, Fauzan Uda Ahmad, Saudah Ismail kan. Mereka banyak tulis dari segi evolusi perfilman kita ni sejak penubuhan Finas. Kemudian kita kena tahu pasca cabaran yang dihadapi oleh karyawan filem. Contoh gini, apabila sistem studio tutup, lepas tu berlaku kegawatan ekonomi 80-an, apa yang artis buat. Kemudian apabila sekarang ni berlaku pandemik kan, dah hampir 2 tahun kan. Jadi apa cabaran artis ketika itu. Nampak tak benda-benda itu kalau kita compilekan untuk satu bahan, ia cukup menarik. Walaupun mereka berhadapan dengan cabaran getir, tetapi mereka masih boleh survive. Apa cara sekalipun mereka boleh survive. Itulah juga bila sistem studio tutup, banyak orang tak tahu survival artis lama ni macam mana. Kalau saya cerita, cabaran dia memang hebat. You bayangkan, umpamanya seorang nama besar tiba-tiba, you dah tak ada kerja, terpaksa bawa taksi. You bayangkan, ada pelakon begitu, terpaksa jual karipap lah, terpaksa buat macam-macam semacam itu untuk survive. Jadi benda-benda ni kalau kita kongsikan akan jadi pelapis dia tahu bahawa evolusi filem Malaysia ni, asalnya dia nama filem Melayu, sekarang dia namakan filem Malaysia. Jadi evolusi itu sebenarnya penuh dengan emosi dan dramatik. Sehinggalah dinikmati sekarang. Kalau dulu kita cakap pengarah filem, kita kaitkan majoriti pengarah India, Melayu. Tetapi sekarang dah jadi sinema Malaysia, dia dah berkembang. Kita tengok bagaimana perkembangan pengarah muda Cina ni. You tahu kan, pengarah bola-bola. Sekarang dia dah mengarah satu filem di China pula. Dan itu pun kena masuk dalam sejarah kita. Saya lihat perkembangan pengarah muda Cina ni, mereka dah bergerak dengan kreativiti mereka ni lain daripada yang lain. Itu adalah kumpulan kita yang perlu kita catatkan dalam sejarah. Mereka adalah kelompok perfilman tanah air kita yang harus dibanggakan. Satu lagi saya nak tambah, Adam dan juga penonton-penonton. Ini juga adalah satu dokumentasi dan juga catatan yang penting. Saya nak merujuk kepada Abang Anwari punya filem.
Showtime 58 ni bang. Kalau abang boleh ceritakan sikit, apa yang menggerakkan, yang merangsang abang untuk melahirkan filem Showbiz 58 tu? Showtime, sorry. Ya. Sejak evolusi studio mereka, tiada filem yang merakamkan apa yang berlaku di Jalan Ampas. Ya, kalau nak katakan Sayang Salma ataupun filem Suami Baba tu jelas fiksional. Laylara fiksional. Tak ada yang berdasarkan tentang sejarah. Sejarah sebenar. Di TV ada lah, tapi saya tak nak cakap tentang itulah. Ya, jadi oleh kerana saya anak Jami Sulong, ya, dan saya nak rakamkan bahawa dia menulis lirik lagu Selamat Hari Raya dengan P. Ramlee. Dan cerita dia, Ayah ceritakan macam mana cerita tu, lagu tu timbul. Okey. Jadi Showtime ni adalah cerita tu. Waktu staff ataupun pekerja-pekerja Jalan Ampas sedang mogok. Itu episod penting tu dalam jatuh bangun industri. Sebelum raya 1958. Jadi Persatuan adakan show untuk dapatkan dana untuk bantu kawan-kawan yang tak ada kerja lah. Dan malam tu, April 21 kalau tak salah, P. Ramlee datang ke belakang tabir. Pak Jamil pun bukan perform kan. Dia jaga abang saya yang masih baby hari tu. Cakap, saya ada melodi sesuai untuk raya, suasana raya. Jim, boleh tak tulis lirik? So dandan dia buat tu. Kali pertama dia menyanyi ialah akhir show tu. Tapi yang menariknya latar apabila abang cakap tentang situasi di mana pekerja-pekerja filem berdepan dengan satu masalah, mogok dan itu, and then dia punya survival mode, dia orang pergi kepada stage. Jadi menarik tu bang. Jadi daripada pemecatan beberapa jatuhan kuasa, Eskadarisman. Jadi bang, pendek je, saya nak tahu kat mana yang kita boleh tengok Showtime 58 ni? Saya tak boleh sebut kat mana. Tapi insyaAllah raya orang di mana saya tak boleh beritahu. Tak boleh bagi tahu. Tapi insyaAllah raya tahun depan filem tu akan dapat orang ramai akan dapat menonton. Kita kena check out filem tu sebab filem tu pun belum keluar lagi dah menang 2 award bang, international award. Apa award bang? 7 banyak award di Manila, di Greece, di Turki, banyak ditayang. Tanya, saya dah lama dengar Showtime 58 tu, memang kita kena tengoklah. Adam, terakhir Adam, soalan sebelum saya lepaskan anda. Terima kasih. Okey, saya nak tanya Adam. Perlu ditekankan, saya nak dengar pada suara wartawan pada anda sendiri atas anda punya pengkajian dan juga pandangan tentang jatuh bangun sejarah yang dah terlakar ya. Ada zaman bangun, ada zaman jatuh, ada zaman untuk bangkit balik. Of course kita tahu apa kekuatan dan kelemahan yang berlaku dalam sejarah legasi filem kita kan. Perlu tak benda ini betul-betul diangkat dan difahami supaya kita tidak melakukan kesia-siaan yang sama, kesilapan yang sama. Adam, silakan Adam. Perlu. Bagi saya perlu dibukukan. Actually saya ada satu buku yang saya beli tau, 100 tahun bioskop Indonesia. Saya ada buku tu dan kita harus faham lagi 12 tahun filem Malaysia ni sudah menggenap 100 tahun tau. Maknanya 2033 genap 100 tahun. Sekarang sejarah kita ni kita bukukan macam tadilah. Kalau seorang buku pasal P. Ramlee, kisah P. Ramlee je, banyak tokoh-tokoh lain tidak dibukukan. Dan kita harus ingat juga baru-baru ni pada November bulan lalu Indonesia meraihkan Festival Filem Indonesia dan dihadiri oleh Presiden Indonesia sendiri bagaimana mereka mengangkat Usman Ismail sebagai bapa perfilman Indonesia. Jadi kita di Malaysia kita angkat siapa sebenarnya? Sebab P. Ramlee Sulaiman Agong tu gelar raja diberi oleh wartawan. Biasanya kita angkat diri sendiri. Faham tak? Sebab apa? Seandainya Singapura angkat P. Ramlee bapa perfilman Singapura, kita tak boleh marah. Sebab P. Ramlee berjaya di Singapura. Betul. You faham tak? Jadi di Malaysia siapa bapa perfilman Malaysia? Jadi benda-benda dokumentasi perlu agar generasi akan datang bila buat kajian mengenai perfilman kita, mereka dapat solid info. Tidaklah mereka sekadar copy paste lalu mereka membuat kesilapan sejarah yang sama. Sejarah salah yang sama. Adam Saleh, aku sangat-sangat berterima kasih dengan kau walaupun sedikit tetapi kita dah macam tsunami datang dia punya information. Dan aku doakan kau sihat panjang umur dan kita harus merujuk balik macam mana kita boleh secara konsisten kita nak merakamkan semua benda ni, discovery yang kita dapat ni. Okey? Boleh, nanti kita ngopi-ngopi nanti. Alright, okey. Terima kasih kerana meluangkan masa. Terima kasih. Okey, terima kasih Adam. Thank you so much. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan, masih lagi bersama dengan Brother Anwari kita dan juga Hidayah selepas ini bersama dengan saya. Jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Ho! Baik, bersama lagi dengan saya dalam Spotlight Tanpa Prejudis, legasi sejarah dan juga khazanah ilmu. Saya nak tanyakan soalan seterusnya kepada Hidayah. Hidayah, apa lagi yang awak rasa penting untuk dikaji dan dibongkar, diangkat keluar? Kalau kita nak menyentuh tentang sejarah dan legasi kita ni. Yang perlu dititik beratkan. Saya berpandangan kan, macam apa yang saya lakukan sekarang ni hanyalah bersifat peribadi kan. Saya tidak bergerak dengan satu pasukan yang besar. Ada beberapa rakan-rakan yang meminati perkara yang sama dengan saya. Kita bergerak bersama, tapi itu masih lagi kecil dalam kumpulan yang kecil. Cuma apa yang saya harapkan akan datang, saya boleh membuat sesuatu perkara yang lain daripada yang lain. Cuma apa yang saya nampak, saya mempunyai satu impian kan, untuk saya ketengahkan berapa banyak cerita perih dan jerih, kisah-kisah belakang tabir yang seperti Abang Anwari tadi cakap. Kisah kadang-kadang macam saya cakap tadi bang, kadang-kadang kisah belakang tabir ni lebih menarik sebenarnya. Betul. Kan? Bagaimana jerih perih seniman dan seniwati dulu nak membuat sesuatu karya. Kan? Contoh macam kita boleh ambil macam orang nampak P. Ramlee kan sebagai seorang pengkarya hebat yang versatile kan, tetapi orang tak tahu sejauh mana peranan orang-orang di sekeliling P. Ramlee itu dalam mengangkat nama P. Ramlee itu supaya dia kelihatan besar. Yang saya boleh sebut seperti S. Sudarmaji contohnya. Dalam 360 lagu yang P. Ramlee cipta, hampir separuh ianya ditulis oleh S. Sudarmaji. Mas Sudarmaji. Kan bersama-sama Maji, yang ini kau tulis Maji. bersama dengan dia petik je. Datuk Jamil Sulong sendiri Ya, dan betul. beberapa nama lagi seperti H.M. Rohaizat, Ainul Jamal. Mereka-mereka ini tidak diketengahkan. Tidak diketengahkan dan diperkenalkan ataupun boleh saya katakan sebagai unsung hero. Kan? Itu yang saya pernah ada cita-cita, yang saya pun pernah berhubung dengan Ayu 20 Sen kan, anak kepada Allahyarham Sudarmaji, Ayu 20 Sen. untuk membukukan kisah Sudarmaji ni. Itu yang saya nampak banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang kita perlu angkat dan kita perlu kenang kenakan untuk generasi Omar Rojik. Ya, saya Omar Rojik sendiri. Omar Rojik. Bang, saya ni anak AR Tompel ni pun tak settle lagi. Lepas tu era AR Badul pula. Ya. Aku hutang 2 tau. Abang Badul dengan ni kan. Cuba tengok Contoh siapa macam Nina mati dulu ke dia contoh mati macam dulu. AR Tompel sendiri, macam kita boleh sebut di perjalanan dia daripada Nusantara ke Shaw Brothers sekejap, lepas tu berpindah ke Bangsawan, masuk semula di studio mereka. Bagaimana dia survive di sana, macam mana P. Ramlee datang jumpa Tompel. Sebenarnya P. Ramlee datang di studio mereka tu dia dah mudah. Sebab ada orang-orang seperti AR Tompel ni yang dah ada pengalaman dengan dia. Betul. Kan itu yang macam kita contoh kita melihat dalam filem-filem Doremi, trilogi Doremi kan. Skrip ada AR Tompel punya idea. Yang kita tidak diketengahkan, yang kita nampak, masyarakat nampak P. Ramlee. Itu yang macam Adam cakap tadi, ketetapan fakta tu. Sebab bagi saya, sekiranya sekali fakta tu silap, selamanya akan silap. Sekiranya ia tidak dibetulkan. Itu adalah harapan saya lah, bang. Abang, apa nak tambah lagi bang tentang apa yang boleh kita perbaiki lagi tentang senario yang kita lalui ni bang? Saya tertarik dengan gaya tadi. Dia cakap dia hantar gambar dia ke Akib. Ya. Saya pun ada hantar, saya hantar kat Jepun pun saya hantar. Jadi orang kalau nak cari filem tua tu dekat Fukuoka dia. Ya. Tapi sebenarnya dalam akta, kalau tak salah lah, akta Akib, salinan apa-apa buku filem adalah by law kena hantar ke Akib. Ya. Arkib negara ni kan? Arkib negara. Arkib negara kan? Ya. Itu dia punya responsibility kan? Ya. Ya. Tapi okey, itu pengakuan. Tapi pada saya lebih penting, Finas ni sekarang sedang restore filem-filem negara. Dokumentari filem, termasuk 2 filem dia orang lah. Ya, atau 3 filem, dia orang 3 filem. Apa salahnya dia orang pun mula cari filem lain untuk restore. Ya. Filem lain dengan IP lain itu lain, mungkin ada konflik sikit lah. Tentang Ya, bang? IP ni, akta kerajaan boleh ambil. Because bawa akta Arkib, boleh ambil satu salinan untuk simpan, bukan untuk commercializing. Saya catatkan tu bang. By law dekat US pun, I see. by law, by government, apa dia orang cakap? By law or by force? By force, boleh ambil. Pasal
itu khazanah seni. Betul. Lagi-lagi pun 60 tahun dah jadi public domain. Public domain. Betul. 50 tahun. Sekarang kita patut ada satu badan mencari. Macam Philippines, dia orang mencari filem Genghis Khan, arahan Gary De Leon. Apabila dia orang jumpa di Venice, di perpustakaan Venice, dia orang balik itu satu filem gah, dia orang restore. Apa salah yang kita cari? Mana Laila Majnun? Mana si Tora? Filem-filem yang filem Rumah Panjang yang hilang. Ya. Cari filem Long tu. House. Jadi kita boleh susun balik sejarah dan pengkaji semua tahu okey ini filem ni. Dan juga kita tahu bukan pengarah saja yang mustahak atau artis. Siapa cameraman yang menang banyak Kerja award belakang zaman tabir dulu itu. tu Bakar Ali. cameraman. Bakar Ali. Dan bang, saya nak tanya bila okey, ini fakta. Faktanya adalah Finas ni sekarang kita ni memang di tapak Studio Merdeka lah. Ini memang nostalgia lah ni kita dia. Boleh ke? Setakat itu kita boleh berbangga lah. Betul. Sebab kita masih lagi bertahan di sini. Ya. Tetapi kita tak bercakap tentang infrastruktur saja. Betul. Kita bercakap tentang dari segi konten dan planning jangka masa panjang. Macam mana Finas boleh lebih signifikan untuk mengeluarkan inisiatif apa-apa yang abang katakan tadi. Sebab itu adalah pada saya gestures tentang peri pentingnya kita untuk menyimpan ataupun menggali segala kebaikan dan penemuan-penemuan daripada sejarah-sejarah yang lalu supaya kita boleh meningkatkan lagi daya kreativiti ataupun daya keupayaan kita. Dan saya nak tanya dengan abang tentang satu situasi yang kita tahu bahawa pada era kegemilangan filem kita dulu, rata-rata memang Shaw Brothers sebagai kapitalis ataupun businessman yang memang memegang the whole chain dari segi pembikinan dan juga kita punya cinema chain kan. So apabila keadaan berlaku dan Shaw Brothers tarik handbrake and then semuanya bersepah dan semuanya berdedah. Meaning kita tidak ada kekuatan. Sekarang ni kita ada kekuatan untuk producer untuk menerbitkan karya-karya, kreativiti kita tak akan kita tak nafikan, tapi kekuatan kita sebagai pempamer ni, penayang ni. Apa komen korang berdua tentang senario ni? Kerana nampaknya macam kita tidak ada genuine player yang datang daripada di kalangan penggiat-penggiat sendiri berbanding dengan kalau kita tengok dulu. Basically memang Shaw Brothers. Dan sekarang ni TGB, GSC kan. Komen man? Penayangan the final leg dalam circle of film lah kan. Kita tidak pernah ada satu gabungan untuk memamer filem tempatan. Cinema owner lah ni kita cakap. Cinema owner. Kononnya filem Melayu tidak boleh menampung cinema circuit. Saya tak percaya sebab ada sinema yang hanya menayangkan filem Tamil. Betul? Boleh survive pun. Boleh survive pun. Betul. Ada sinema yang survive filem Cina. Walaupun dari Hong Kong mana kan. Tapi takkan negeri kita sendiri tak boleh menampung sinema chain menunjukkan filem Melayu. Betul. Ya. So saya rasa kita bermula macam Lin cakap tadi, mula 3 sinema ke tak apa, ambil Pawagam lama. Pawagam Cathay dekat Melaka tu, kerajaan pegang. Kerajaan Melaka pegang. Dah jadi bangsawan. Kosong. Jadikan itu premier sinema Melayu. Apa salahnya? Kan? Kita harus memulakan sesuatu. Sebab that is the last portion yang kita buat tak tahu je. Kita sibuk dengan all this creativity apa semua tapi hujungnya pamer, monetization, distribution. Kita lack into that. Jadi nak tambah sikit lagi ni sebab kita berada di hujung rancangan ni tentang apa yang perlu kita pelajari dan renung-renungkan daripada legasi sejarah dan khazanah ilmu yang dah ada yang tersimpan tak terkeluar, yang tidak dikaji lagi. Yalah, bagi saya macam apapun keberadaan sesuatu zaman ataupun perkara itu, ianya bermula dengan sejarah. Tiada hulu, tiada parang, tiada dahulu, tiada sekarang. Itu falsafah saya. Falsafah. Sebab apa? Bila kita melihat sesuatu perkara, sangat penting misal kata dalam industri ini kan, orang industri sendiri cakna tentang bagaimana sejarah industri ini bermula. Dan itu sangat penting. Setidak-tidaknya mereka tahu kan peranan ataupun kesungguhan seniman dan seniwati terdahulu bekerja, bagaimana mereka melakukan sesuatu perkara untuk memberi sesuatu benda yang bernilai kepada generasi sekarang ni. Kan begitulah yang kita kena lakukan daripada sekarang ni untuk generasi-generasi akan datang. Itu sedikit usaha yang saya lakukan. Saya menggunakan platform di media sosial dengan mengetengahkan sejarah-sejarah tentang filem Melayu ini untuk memberi sedikit pengetahuan kepada mereka yang sudilah. Kan, terutamanya kepada generasi-generasi sekarang lah. Saya agak sedikit sinis lah apabila ada beberapa maksudnya industri sekarang punya
pemain kan yang tidak mengenali tokoh-tokoh yang selain pada P. Ramlee ni. Itulah Itu dia. sangat sangat sedih lah. Itu yang agak menyedihkan kerana kita minat dengan filem-filem tapi kita tak tahu cerita di belakangnya. Dan tuan-tuan dan puan, itulah dia antara butiran dan kepuasan kita memang tak akan habis, tapi paling tidak ini adalah menjadi satu pemuka bahawa kita ingin menyatakan bahawa memang perlu, kita bersetuju bahawa perlu dilipat gandakan lagi usaha untuk mengkaji dan meletakkan khazanah ilmu dan pengkajian filem-filem kita ni di peringkat media masa supaya dia ni mudah diakses oleh setiap penonton dan juga penggiat-penggiat. Okey. Saya mengucapkan terima kasih abang Terima kasih. Ramadi. Finas, Good luck for your film dan whatever you move yang you buat lepas ni. Hidi, aku berbangga dan tahniah dengan apa yang effort yang kau telah buat dan insya-Allah aku akan menyertai dengan kau. Dan juga macam Adam Saleh pun dia sentiasa berada di mana dengan rakan-rakan wartawan lain yang sanggup untuk menyumbang ke arah kebaikan supaya legasi sejarah dan juga khazanah ilmu perfilman kita yang dah 80 tahun ini akan dijaga, dipupuk dan diperbesarkan pada level yang lebih baik. Jadi tuan-tuan puan, setakat itu saja spotlight untuk minggu ini. Sekali lagi saya ingin menyarankan kepada semua mangsa-mangsa banjir daripada kelompok TV ataupun filem, jika anda bermasalah, terus berhubung dengan unit komunikasi kerana kita concern. Jadi dengan itu saya sudahi dengan sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan, Spotlight Tanpa Prejudice, 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.